bagi meneruskan perbincangan kitab kita. Seperti biasa tuan-tuan, kita masih lagi berada dalam tajuk ribal qardi. InsyaAllah muka surat 16 itu kita dah baca muka surat 16 itu, tajuk dia iaitu alternatif ataupun akad pilihan untuk mengelakkan daripada riba hutang. Muka surat 16 atas sekali perenggan yang kedua, itu dia panggil alternatif akad pilihan untuk mengelak daripada ribal qardi ataupun riba hutang. Jadi kita malam ni terakhir penutup kepada riba hutang. Kita tak baca muka surat 16 itu. Kita akan baca minggu depan kerana masuk tajuk baru. Jadi tajuk perenggan terakhir, orang yang berhutang secara riba tidak lepas daripada dosa riba. Sekalipun darurah, sekalipun dia terdesak, berada dalam keadaan terdesak, terpaksa berhutang, tidak terlepas daripada riba hutang, melainkan beberapa cara, beberapa akad alternatif untuk kita mengelakkan daripada akad riba hutang. Dia ada 3. Kita nak beritahu 2 sahaja. Yang satu lagi telah disebut oleh penulis kita ini, iaitu akad nazar. Itu kita dah bincang. Jadi yang saya nak sebut 2 alternatif ataupun 2 akad pilihan untuk mengelakkan riba. Bulan lepas kita dah sebut 1, iaitu akad pilihan yang pertamanya ialah akad jual beli hutang. Lain tuan-tuan, jual beli hutang lain dengan riba hutang ataupun lain dengan akad hutang. Ini tempat-tempat yang terkadang terkeliru di antara jual beli hutang dan berhutang. Dia beza. Akad beza, praktis pun beza. Kita tak boleh nak samakan. Dia kesan pun beza. Kalau akad hutang, kalaulah tak mengikut ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh fuqaha, oleh syarak, impak dia kesan kepada akad tersebut tidak sah, haram, termasuk riba. Itu kesan kepada kesan kepada akad qardi, dia panggil akad berhutang. Kalau berhutang dengan 3 syarat, kerana ribal qardi ni kita sebut tuan-tuan, riba hutang ini makna dia kalaulah lengkap 3 ciri, maka dinamakan akad itu akad riba. Kullu qardin jarra manfaatin ataupun jarra manfa'an lil muqridi ghaira nahwin rahnin. Itu dia punya makna riba hutang ataupun makna ribal qardi. Qardi dalam bahasa syarak, dalam bahasa kita dipanggil riba hutang. Dia berlaku di dalam akad hutang sahaja. Sebab tu ada 3 ciri yang telah kita sebut tuan-tuan. Kita nak ringkaskan masa kerana kita tak banyak masa ni. Kita nak berhenti tepat insya'. Jadi kita tak nak sebut lagi riba hutang. Ada 3 ciri itu. Berlaku pertamanya akad hutang, yang keduanya menyatakan benefit dalam akad itu. Kullu qardin jarra manfa'an. Jarra manfa'an. Itu ciri kedua, mesti nyatakan benefit. Banyak benefit dia, tapi kita cerita satu saja. Apa dia? Lebih. Dia benefit dia banyak, tapi salah satu yang popularnya ialah menyatakan bayaran lebih dalam akad. Itu ciri kedua. Ciri yang ketiga apa dia? Lil muqridi. Benefit itu dia kembali kepada orang yang memberi hutang. Benefit itu, lebih itu, interest, kalau bahasa kita panggil interest lah. Interest itu dia kembali kepada orang yang memberi hutang, bukan dia transfer kepada orang lain, tidak. Cukup 3 syarat tuan-tuan, maka praktis tersebut, akad tersebut dinamakan riba. Haram semata-mata akad walaupun kita belum menerima benefit lagi, belum menerima hutang yang telah kita akad tersebut. Dia panggil haram semata-mata akad. Walaupun tak guna itu isu yang kedua. Settle tuan-tuan, itu makna dia. Baik, apabila kita dah tahu makna riba hutang menurut mazhab kita, tuan-tuan, saya sebut selalu mazhab Maliki lain, Hanafi lain. Kalau di pasaran itu Maliki dengan Hanafi. Kalau yang kita belajar ini Syafi'i, 3 ciri.
Kalau Hanafi dia tak perlu 3 ciri, dia 2 saja. Dia tak perlu ada ijab qabul. Tuan-tuan pergi di bank, isi form saja, tak ada ijab dan qabul. Dalam mazhab Maliki dan Hanafi tuan-tuan tetap jadi riba. Tetapi mazhab kita Imam Syafi'i tidak berlaku riba tanpa ada ijab qabul. Itu dia kena cukup 3 ciri. Settle tuan-tuan. Maka kita nak fokus terus kepada akad pilihan nak mengelakkan daripada riba hutang. Ada berapa pilihan yang kita nak sebut tuan-tuan? Ada 2 pilihan yang popular yang dipraktis di dalam sistem perbankan Islam. Ini walaupun kita kadang-kadang tak berapa tahu, sebab dia panggil ketika kita berada di lapangan, kadang-kadang official itu dia tak detailkan kepada kita. Ketika tuan-tuan buat pinjaman rumah, pinjaman kenderaan, ketika iti form itu tuan-tuan, agreement itu, dia tak menyatakan akad apa yang digunakan. Walaupun tuan-tuan pilih bukan konvensional, tapi tuan-tuan pilih Islamic apa nama ni, produk, ataupun kita panggil akad yang ada produk yang ada akad. Tapi kita tak tahu. Malam ni kita nak jelaskan. Ada 2 tuan-tuan. Pertama, nama dia ialah akad jual beli hutang. Ini telah kita bincang dalam bulan sebelum daripada ini. Akad jual beli hutang ini popular kita guna. Yang agak kurang popular, tapi sekarang ni tuan-tuan, akad yang kedua yang saya nak sebut malam ni, kalau dulunya yang banyak digunakan oleh bank-bank ialah akad jual beli hutang. Tapi sekarang ini dah banyak bank-bank telah memilih akad yang kedua. Apa dia akad yang kedua yang kita nak share malam ni? Iaitu nama dia ialah akad ijarah thummal bai'. Dalam ringkasan bahasa pasaran ekonomi hari ni dia panggil al-tab. Tuan-tuan isi form, isi tanda tangan agreement jual beli kenderaan dan rumah, dia akan ada di atas tu dia tulis al-tab besar. Makna itu akad yang digunakan, akad pilihan untuk mengelakkan daripada riba, nama dia ialah ijarah thummal bai', diringkaskan nama dia al-tab. Baik. Sebelum kita nak fokus ijarah thummal bai', tuan-tuan, kita clearkan sedikit supaya dia tak bertukar dengan ijarah ini. Apa dia? Akad pertama. Akad pertama yang kita boleh guna, tuan-tuan pilih salah satu saja, tak perlu 2-2. Salah satunya, satu apa dia? Satu akad jual beli hutang. Mesti ada lafaz ijab qabul, ataupun tidak ada lafaz boleh kita menggunakan cara yang kedua, dia panggil bai'ul mu'ataf. Ini pilihan-pilihan yang telah kita sebut selalu. Kalau tidak ada akad, mesti kita guna pilihan yang kedua, bai'ul mu'ataf. Tapi ingat, kita dalam hati kita kena nyatakan akad apa yang kita nak guna. Kalau jual beli hutang, ya, jual beli hutang ada 2 cara. Pertama, jual beli hutang yang ada ijab qabul, yang komplit, dia panggil jual beli hutang secara hakiki. Yang sebenar cukup lengkap rukun dia, ada ijab dan ada qabul. Ada cara yang kedua yang tak sempurna rukun. Apa yang tak sempurna rukun? Tidak ada ijab dan qabul, dinamakan bai'ul mu'ataf, yang ditarjih oleh al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita nak akad jual beli ni, akad jual beli hutang dengan cara yang kedua, tidak ada lafaz ijab qabul. Tapi kita faham macam mana cara ringkasnya, tuan-tuan. Cara ringkas dia, contohnya dia ada 2 situasi, perumahan dan skim pembiayaan perumahan dan skim pembiayaan kenderaan. Tuan-tuan beli kenderaan, sama saja konsep dia, tidak ada beza dengan perumahan. Cara dia, kita nak guna akad jual beli hutang ni, kita jual beli dengan pihak bank. Ini yang kasar, tuan-tuan. Dia ada detail dia, orang tengah salesman tu, orang tengah, tapi kita nak ringkaskan. Kalau orang tengah tu dia wakil. Salesman tu kan dia wakil kepada pihak syarikat, dan dia juga wakil kepada pihak bank. Kadang-kadang official bank tak turun, salesman saja turun. Kita pergi sign agreement depan siapa, tuan-tuan? Bukan depan pegawai bank, tetapi depan salesman yang bantu kita dapatkan kereta ataupun dapatkan rumah. Kita apa yang kita nak ringkas saja, kita tak cerita secara dia punya step yang detail. Step ringkas dia,
pihak bank ini dia akan beli kenderaan yang kita telah setuju, tuan-tuan. Kita telah setuju kenderaan mana-mana. Dia kalau ikut detail, kita mencari kenderaan dulu, baru bukan bank lagi, kita dulu mencari kenderaan. Apabila kita tahu kenderaan ni kita nak, maka barulah kita mencari bank mana yang sanggup menawarkan skim pembiayaan kepada kita. Itu dia punya detail, tapi kita nak ringkaskan. Terus kita ringkas kepada level mana? Level bank akan beli kenderaan kita dengan syarikat kenderaan. Harga dia mengikut harga cash. Tuan-tuan tengok harga cash sekarang ni. Bukan harga total, bukan. Apabila dia membeli, bank dia beli secara cash dengan pihak syarikat ataupun dengan pihak pemaju. Kalau rumah, dia beli dengan pihak pemaju, dia bayar direct dengan pihak pemaju. Kemudian menjadi milik bank. Dah menjadi milik bank. Maka boleh ataupun tidak pihak bank menjual kepada kita, sah, boleh. Inilah yang diberlaku kepada pihak bank. Kenapa? Kerana bank ini, tuan-tuan, dia berorientasikan keuntungan. Bank, sistem perbankan Islam ataupun tidak, mereka bukan badan kebajikan, tidak. Sebab tu mereka tak guna akad tabarruk. Akad hutan, akad tabarruk. Mereka tak guna. Kenapa? Kerana mereka ini akan memilih akad yang berorientasikan keuntungan. Apa dia akad yang berorientasikan keuntungan yang ditawarkan oleh syariat kita? Nama dia lah akad jual beli. Kalau akad hutan, dia bukan akad orientasi keuntungan, tapi akad berorientasikan kebajikan. Tidak dibenarkan oleh syarak untuk mengambil sebaran keuntungan. Maka bank Islam ataupun bank-bank lain, tuan-tuan, dia akan jual kepada kita. Ini berlaku akad jual beli hutang. Dia akan jual kepada kita secara apa? Secara jual beli hutang, bukan cash. Jual beli hutang. Okey, yang ni penting, tuan-tuan. Maka kita nak akad dengan bank, ingat, mesti totalkan jumlah 10 ataupun 9 tahun. Sekarang ni banyak 9 tahun kita pilih. Okay, totalkan jumlah 9 tahun kita bayar per bulan. Totalkan, kalau cash, tuan-tuan, harga 100k, setelah kita totalkan bayaran bulanan yang kita mampu ini, kita totalkan jumlah dia 130 contoh. Maknanya, tuan-tuan, 30,000 itu bukan interest seperti konvensional. Itu dia panggil keuntungan yang diambil oleh pihak bank setelah dia menjual kepada kita. Berapa untung bank ambil? Bank mengambil 30 saja. Sebab itu dia beli dengan syarikat kenderaan, syarikat pemaju 100k. Kalau rumahnya 200k, 300k, maka dia jual balik kepada kita dengan kadar masa 9 tahun kita bayar secara ansuran. Tu dia panggil bayar hutang, jual beli hutang, tuan-tuan. Jual beli hutang ni bayar secara bulanan. Maka untung berapa? Untung contoh 30k. 30k itu riba ataupun tidak? Bukan riba. Apa dia? Itu keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Kalau bank Islam dan bank-bank lain yang ada produk Islam. Ataupun yang konvensional ni salah di mana? Konvensional salah di tidak ada akad. Memang tidak jelas akad dia, tuan-tuan. Itu cara jual beli hutang. Jangan kita akad harga kereta. Biasanya, tuan-tuan, kalau orang tak berapa nak clear dia punya praktis ini, dia akan akad harga cash. Dia kata kereta ni berapa? 100,000. Dia akan akad harga 100,000. Itu cash. Sebenarnya dia total, dia akan bayar jadi jumlah 130. Maka ini tidak sah akad. Kenapa? Kerana sebenarnya harga kereta dia 130, akad hutang, dan masa 9 tahun tiba-tiba dia akad harga 100,000 ringgit saja. Maka tidak sah transaksi tersebut. Itu yang penting, kita kena akad. Tahu akad total jumlah. Baik, saya tuan-tuan, kita terus kepada akad yang kedua. Akad kedua mudah saja. Nama dia ialah ijarah thummal bai'. Ijarah thummal bai'. Jadi dua akad dalam ni, tuan-tuan. Dua akad. Ijarah ni apa dia? Iaitu akad sewa. Thumma, kemudian akhirnya al-bai', pihak bank akan jual. Jadi dua akad. Dulu kurang popular akad ini. Walaupun dah ada di dalam senarai pena syariah, ini akad-akad yang akan digunakan oleh pihak bank. Tetapi banyak digunakan akad hutang. Tetapi hari ini banyak juga setengah-setengah bank
dia menggunakan akad yang kedua ini. Nama dia ialah altab ataupun ijarah thummal bai'. Apa dia ijarah? Ijarah ini akad sewa. Akad sewa. Sewa ni tuan-tuan di dalam syariat kita nama dia bai'un manfaah, jual beli benefit. Kita panggil bahasa kita tak panggil jual beli benefit ataupun jual beli manfaat. Bahasa kita dia panggil sewa, tukar. Sebenarnya sewa itu dalam bahasa lain dipanggil jual beli manfaat. Tuan-tuan sewa kereta. Sewa kereta ni tuan, dia beza dengan jual beli biasa. Di mana beza dia? Kalau jual beli biasa, tuan-tuan memiliki keseluruhan diri dia. Tuan-tuan memiliki dua benda. Diri benda dan manfaat yang ada pada benda itu milik tuan-tuan. Itu jual beli. Kita memiliki diri benda dan kita juga memiliki manfaat yang ada pada benda. Tuan-tuan beli kereta, kalau jual beli, tuan-tuan memiliki diri kereta dan tuan-tuan juga memiliki apa dia? Manfaat yang ada pada kenderaan tersebut. Bezanya, kalau kita pilih akad sewa, apa yang kita milik? Akad sewa dan akad jual beli tuan-tuan dia termasuk dalam akad pemilikan. Kita dah belajar di awal dulu, ada beberapa kategori di dalam sistem muamalah Islam yang ditawarkan oleh syariat. Ada akad pemilikan. Kita kena tahu kalau kita nak pindah milik, apa akad yang perlu kita guna. Ada beberapa tawaran akad, bukan ridik satu saja, tidak. Allah sediakan puluhan akad. Kita akan belajar di kitab kita hampir 18, setengah kitab ada 20 dan setengah kitab 21 pecahan akad yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru belajar akad yang pertama, iaitu akad jual beli. Kita belum belajar lagi akad pinjam, belum belajar lagi akad sewa. Baik, sewa ni tuan-tuan, kita memiliki manfaat yang ada pada barang tersebut, tetapi barang dia, zat dia tidak milik kita. Barang milik orang lain, manfaat milik kita. Contoh tuan-tuan sewa rumah. Contoh tuan-tuan tak sewa, saya lah contoh saya. Baru praktikal. Tuan-tuan semua dah ada rumah, alhamdulillah. Saya masih menyewa. Contoh saya ni sewa rumah tuan-tuan, rumah itu diri bukan milik saya. Milik siapa? Milik owner. Tetapi manfaat bukan milik owner. Manfaat dia, benefit yang ada pada rumah itu. Apa benefit rumah tuan-tuan? Untuk didiami, menjadi milik saya, bukan milik tuan rumah. Maknanya tuan-tuan, tuan rumah berhak ke atas diri rumah saja jadi menjadi milik dia, tetapi dia nak duduk tidak boleh duduk. Tidak boleh sewenang-wenang tuan rumah dia kata ni rumah aku, walaupun aku bagi sewa kepada engkau, ini rumah aku nak duduk bila-bila terpulang. Contohlah tuan rumah saya ni, dia duduk jauh, dia duduk di Kedah, dia datang meeting di Putrajaya, ni nak singgah buat homestay dia. Dia kata time saya ada meeting untuk di Putrajaya Ustaz kena keluar kerana ini rumah saya. Mana boleh? Rumah dia, manfaat saya. Saya berhak untuk tidak benarkan dia masuk walaupun itu rumah dia. Kenapa? Kerana dia milik rumah tapi manfaat bukan milik dia. Manfaat milik saya. Sebab itu tuan-tuan, tanda dan dalil macam mana? Apabila manfaat itu milik kita, maka kita berhak untuk membenarkan siapa saja berada dalam rumah. Jadi lain, kalau manfaat milik kita, kita boleh membenarkan siapa saja duduk. Saya boleh benarkan anak isteri saya boleh benarkan teman karak-karakan saya duduk. Siapa pergi benar masuk. Kenapa? Kerana rumah milik saya. Tapi kalau kita pinjam tuan-tuan lain. Pinjam lain. Kalau pinjam barang, kena mengikut apa yang kita pinjam. Apa dia? Kalaulah kita pinjam duduk saja rumah itu untuk 5 hari, mesti nyatakan siapa orang yang nak duduk. Dia memberi pinjam tempat kepada saya seorang, haram saya membenarkan orang lain duduk. Itu beza dengan pinjam. Pinjam dia ridik kerana kita tidak ada akad pemilikan manfaat. Kita milik manfaat tapi untuk kita dan bertempuh. Ada satu lagi kita akan belajar tuan-tuan, apa dia? Ibahah. Ini lagi pening. Dah pinjam, sewa, lepas sewa pinjam, lepas pinjam ibahah, lagi pening. Biar dulu malam ni, tak payah sebut ibahah. Ibahah ni tuan-tuan pergi rumah orang lah, itulah. Cuma nak beza. Ibahah yang mana, pinjam yang mana, sewa yang mana.
Tu dia ada peraturan ketat tuan-tuan dalam isu harta benda ini. Baik settle tuan-tuan, kita dah nampak secara, sebelum kita masuk tajuk yang khusus, kita dah nampak secara view awal, itulah dia pinjam, itulah dia sewa. Sewa, kita milik manfaat dengan bayaran, dia ada imban balas bayaran. Baik, berlaku praktis yang dibuat oleh bank Islam ini tuan-tuan, macam mana dia kita ringkaskan, kita terus kepada step terakhir. Apa dia step terakhir? Bank dia akan beli dengan pihak pemaju kalau rumah, kalau kenderaan dia akan beli dengan pihak syarikat. Beli apa dia? Cash. Milik siapa kenderaan ini? Milik bank. Maka bank berhak untuk jual kepada kita. Ya, berhak. Tetapi dia tidak memilih akad jual beli hutang. Kenapa dia tak nak pilih akad jual beli hutang? Itu ikut dia lah, kerana ini urusan dia. Kalau kita berdeal dengan bank, bank kata saya tak nak guna akad jual beli hutang, saya nak guna akad sewa. Kita kata saya nak guna akad jual beli hutang, tak nak, saya nak sewa. Maka kita kena tunduk akur kepada pihak bank. Kita kena ikut dia, kerana ini harta dia. Nasib baik dia luluskan pinjaman kita. Sebenarnya bukan pinjaman, tapi kita nak mudah tuan-tuan faham. Pinjaman, bukan pinjaman kenderaan. Kalau sistem Islamik dia bukan pinjaman, kerana dia tak tawar kepada kita pinjaman. Dia jual beli hutang ataupun dia sewa kepada kita. Sebab itulah ringkasnya dipanggil skim pembiayaan. Bukan pinjaman perumahan, tidak ada. Lalu tuan-tuan, dia nak tawar kepada kita menggunakan akad sewa. Berapa sebulan sewa? Sama juga tuan-tuan, kalkulate sama. Berapa kita mampu bulan? Okey, harga kereta 100k lah contoh dia. Total bulan-bulan dia kata selama 9 bulan kena bayar 1000 sebulan. Mampu ke tidak? Ya, mampu. Maka dia tukar saja tuan-tuan, akad jual beli hutang, bayar bulanan, bayar hutang bulanan 1000 sebulan, dia tukar, dia tak nak guna akad jual beli hutang, nak guna akad sewa. Dia nak guna ijarah, tapi ingat thummal bai'. Ini dua akad dalam ni. Dia kata saya nak guna akad sewa. Maka kita pun pilih sewa. Dia kata setuju tak saya nak sewa kepada kamu 9 bulan. Kemudian bulan yang terakhir dalam tahun yang terakhir saya akan jual dengan harga apa? Dengan harga bulan terakhir. Bulan terakhir itu contoh dia tuan, bulan terakhir dia tak sama. Setiap bulan 1000, tiba-tiba bulan terakhir itu tak sampai 1800 saja, contoh saja. Ini contoh. 800. Maka 800 tu tuan-tuan bulan terakhir dia jual kepada kita. Kenapa dia nak jual bulan terakhir tuan-tuan? Tak nak sewa juga. Inilah dia hilah ataupun cara alternatif untuk perpindahan milik kita. Milik diri kenderaan itu menjadi milik kita bulan terakhir. Tahun terakhir barulah menjadi milik kita. 9 tahun duk sewa dengan bank. 9 tahun duk sewa dengan bank. Macam saya orang tanya, ustaz, kereta ustaz bukan kereta saya, kereta bank. Saya sewa. Bila menjadi milik kitanya? Tunggu 9 tahun lagi baru milik kita. Lama tuan-tuan. Yalah lama. Sebab itulah implikasi kita tak sempat sebut malam ni. Kalaulah tuan-tuan tak mampu bayar, dia akan tarik. Ini kena faham. Tarik ini ada isu yang kita bincang dalam skim pembiayaan. Boleh ataupun tidak tarik? Ya, boleh. Kedua-dua akad ini boleh tarik. Kalau akad ijarah lagi dia boleh tarik sebab dia bagi sewa, bukan milik kita. Tapi kalau akad jual beli hutang, ingat tuan-tuan, milik kita, bukan milik bank. Contohlah tuan-tuan pilih akad bank ini menawarkan kepada tuan-tuan akad jual beli hutang, maka menjadi milik tuan-tuan. Kalau dia nak tarik, kena bincang. Memang boleh tarik, tapi kena bincang. 3 bulan tak mampu bayar hutang, maka dia akan tarik, dan ada proses. Dalam sistem Islam dibenarkan, cuma dia ada proses yang tak sama dengan conventional system. Itu saja, kita tak sempat detail malam ni kerana kita ada 5 minit saja lagi. Saya nak tutup terus dengan Altab tadi. Baik, Altab ini tuan-tuan, last kali kena dia akad jual beli. Tuan-tuan transfer sekarang ni guna transfer online semua. Maka tuan-tuan ingat, last kali kerana dalam agreement kita telah sign awal lagi. Bulan ni tahun yang ke-9, tuan-tuan transfer ke pihak bank, bulan terakhir niat apa dia? Niat transfer itu
Ni kalau sebenarnya lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak boleh niat jual beli. Niat dalam mazhab Syafi'i niat hibah, kerana tidak boleh berlaku jual beli secara online dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuma saya nak ceritanya dia punya kerangka saja. Bulan terakhir kita akad jual beli. Apabila akad jual beli dengan harga bulan terakhir, jangan akad jual beli dengan harga total. Kita dah bayar sewa lama dah. Maka cara dia nak mengesahkan milik kita saja, maka pihak bank akan tawarkan akad yang terakhir itu, nama dia lah akad baik ataupun akad jual beli dengan harga sewa yang terakhir. Maknanya bulan terakhir tuan-tuan, kita tak perlu kita tak perlu sewa. Habis kita buat apa? Kita bayar bulan terakhir itu sebagai akad jual beli. Barulah kita menjadi milik kita. Milik mutlak kita. Kenapa? Kerana berlaku proses perpindahan milik dengan akad jual beli pada bulan terakhir. Settle. Tetapi kalau akad yang pertama, akad jual beli hutang, maknanya selepas tuan-tuan milik kereta bulan pertama terus menjadi milik tuan-tuan. Kerana jual beli hutang tuan-tuan, dia sama dengan jual beli yang real. Jual beli real, tuan-tuan milik harta, milik manfaat. Kalau tuan-tuan jual beli hutang, sama, milik harta, milik manfaat. Walaupun tuan-tuan tak habis lagi bayar, baru setahun bayar, ada 8 tahun lagi belum habis bayar hutang, tetap menjadi milik tuan-tuan. Itu dia punya status apa nama ini, harta kita ataupun rumah kita. Maka apabila kita melalui proses akad tuan-tuan, itulah membezakan di antara sistem konvensional dengan sistem Islam ataupun muamalat sistem. Itu beza dia. Ada orang tanya tuan-tuan, ada orang kata berapa minit lagi tuan-tuan? Berapa minit lagi tuan Haji? 6 minit. Okey. 6 minit lagi. Jadi 6 minit ni kita iklan lah. Iklan apa dia? Ada orang cerita tuan-tuan. Sebab yang penting tuan-tuan faham. Tak faham pun buat faham. Ada orang kata tuan-tuan, dia kata sama saja. Konvensional pun sama, Islam pun sama. Kenapa? Interestnya mahal. Dia kira interest saja. Jawab dia tuan-tuan, interest tu konvensional pun ada interest, bahkan kadang-kadang konvensional lebih rendah, Islamik lebih tinggi interest dia. Ini yang tepat yang orang kata sama. Kadang-kadang dia kata baik kita pilih konvensional kerana murah sedikit. Jawab dia tuan-tuan, dia yang menjadi dasar, perbezaan dasarnya tak sama di mana? Tak sama daripada akad. Walaupun jumlah dia lebih kurang sama je tuan-tuan bayar. Konvensional pun total sama atau bahkan setengah tu lebih rendah. Cara Islam sama, terkadang lebih tinggi. Tetapi ingat tuan-tuan, dia beza, dia tetap tak sama. Dan beza yang paling dasar di mana tuan-tuan? Ialah di akad. Jelas pemilikan cara Islam, jelas sah, statusnya milik kita. Tetapi konvensional ini tidak jelas. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia tidak ada mana-mana akad, menggunakan akad yang ditawarkan di dalam sistem muamalat. Dia mengisi form saja, isi agreement saja. Pertukaran milik kenderaan ini menggunakan akad apa pun dia tak nyata, dia tak jelas. Jual beli, dia perasan pinjam apa dia? Pinjam bank, lepas tu bayar kepada pihak syarikat. Itu cara yang kita sangkakan begitu, walaupun praktiknya tidak begitu. Dia tidak jelas, dia punya step dia, langkah-langkah yang berlaku di dalam proses jual beli kenderaan, sekiranya kita tidak tahu dia punya cara dia. Tapi kalau tuan-tuan pilih Islamic system, tuan-tuan tak tahu cara, sama juga. Sama juga. Dia tulis altab atas pun tuan tak tahu menata apa altab. Dia suruh sesemai kata, tuan buka apa namanya sign di bawah. Tak baca, confirm, siapa pun tak baca. Bacalah, tengok sepitah lalu. Bayangkan 20 line contohlah. Lebih kurang 15 line. Tak larat nak baca.
Tak apalah. Hak mana sesemen suruh kita buat saja. Sain bawah tuan-tuan, jangan silap. Bawah. Buka surat kedua. Sain sini tuan-tuan. Tak tahu apa pun. Altak tak tahu apa pun. Nak tak apa altak ni dia kata. Dia pun tak tahu nak tanya. Sebab tu dia, kalau kita tahu tuan-tuan, kita boleh tanya, tuan, kita ni guna akak apa tuan? Sesemen kata tak tahu akak apa pula. Sesemen pun jam juga. Nasib baik kita tahu. Sesemen tak tahu. Dia tahu dokumen dia saja. Itu kerja dia. Tak tahulah, dia kata tapi agreement ada lah. Inilah agreement yang kami tawarkan. Dia tahu agreement. Tapi akak-akak dia tak tahu apa. Akak apa dia. Itulah dia tuan-tuan, untuk menjawab isu-isu orang kata kadang-kadang orang kata sama saja, sebenarnya tak sama. Walaupun total sama, tetapi dia tak sama di akak. Yang kedua tak sama apa dia tuan-tuan? Yang kedua tak samanya interest dengan profit, tak sama. Kalau konvensional kita panggil interest, dia cah itu termasuk riba. Kalau skim pembiayaan kita tak panggil interest, kita panggil profit, kita panggil keuntungan. Itulah keuntungan yang diambil oleh pihak bank, hasil daripada perniagaan yang dia lakukan menggunakan akad jual beli hutan ataupun dia menggunakan akad ijarah thummal bai', iaitu akad sewa kemudian dia menjual kepada kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung hari Selasa ni tuan-tuan dalam tajuk baru. Kita tak baca malam ni, kita akan baca hari Selasa tajuk baru tuan-tuan. Nama dia ialah jenis jual beli yang haram dan jenis jual beli yang sah. Ini kita nak tengok ada beberapa contoh jual beli yang haram dan contoh jual beli yang sah. Ada 3 contoh, ada 3 bahagian. Jual beli yang haram lagi sah, tak sah, jual beli yang haram tapi sah, yang ketiga jual beli yang sah. Ada 3 jenis jual beli. Maknanya tuan-tuan, apabila kita ada 3 kerangka jenis jual beli ni, kita boleh cek list perbuatan seharian kita termasuk dalam mana. Ini penutup kepada jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.